Assalamualaikum. Hari ini kita nak test sebuah periuk nasi elektrik ataupun rice cooker yang menggunakan voltage DC. Untuk rice cooker ni, kita boleh gunakan voltage 12 volt DC ataupun 24 volt DC, ataupun lebih mudah, kita boleh gunakan kuasa daripada bateri untuk masak nasi dengan menggunakan rice cooker ni. Tujuan test kita pada hari ini, kita nak tengok adakah betul rice cooker ni boleh masak nasi. Adakah nasi yang kita masak dengan menggunakan rice cooker ni betul-betul masak dan nasi tak mentah. Yang kedua, kita nak tengok adakah selamat untuk kita gunakan rice cooker ni. Sebab rice cooker ni diiklankan sebagai rice cooker untuk kita masak nasi dalam kereta dan juga dalam truk ataupun lori yang menggunakan 24 volt. Dalam kereta kita ada cigarette lighter pot yang tu 12 volt. Tapi kalau untuk lori pula, dalam lori ni dia gunakan sistem 24 volt yang mana 2 biji bateri 12 volt disambungkan secara siri untuk jadikan 24 volt. Tapi persoalannya, adakah selamat untuk kita gunakan rice cooker ni dalam kereta dengan keadaan kabel yang ada, dengan fuse yang ada dalam kereta kita. Dan selain pada tu, kita nak tengok juga dari segi penggunaan tenaga. Kita nak tahu juga adakah rice cooker ni akan menggunakan tenaga elektrik yang tinggi. Dan dari segi penggunaan tenaga tu, kita akan bandingkan dengan rice cooker biasa, rice cooker yang menggunakan 240 volt AC yang biasa kita gunakan dekat dalam rumah. Daripada test tu nanti, bolehlah kita tentukan sama ada ini adalah produk yang betul-betul berguna ataupun produk yang fake ataupun scam juga. Rice cooker ni memang dah lama saya beli. Saya rasa dah sebulan lebih rice cooker ni sampai. Tapi sejak sampai, tak pernah sekali pun saya gunakan rice cooker ni untuk masak nasi. Masa dia sampai tu, saya cuma test nak tengok sama ada boleh on ataupun tak. Kemudian hari tu saya dah buat satu video tentang power box untuk camper van. Dan selepas saya buat wiring power box tu, saya gunakan rice cooker ni untuk test wiring saja. Dan saya cuma masak air, saya tak gunakan untuk masak nasi. Dan hari ni baru kita akan test untuk kita masak nasi dengan menggunakan rice cooker ni. Inilah aksesori dan juga peralatan untuk memasak yang datang bersama dengan rice cooker ni. Dekat dalam ni ada power cable. Untuk sistem 12 volt kita guna kabel ni, dan sistem 24 volt pun gunakan kabel yang sama. Dekat sini ada cigarette lighter pot ataupun cigarette lighter socket untuk kita sambungkan dekat cigarette lighter pot dekat dalam kenderaan. Ini konektor untuk sambung dekat rice cooker. Kemudian ada user manual dan measuring cup lah untuk kita sukat beras dan juga air. Ini dia punya periuk. Dan lagi satu saya lupa, senduk nasi pun ada dia bagi sekali. Dan ada dia bagi sekali dengan steamer. Jadi sebenarnya yang ni bukan saja rice cooker, kita boleh gunakan sebagai steamer. Dan sebenarnya ini bukan setakat rice cooker, tapi dia ada banyak lagi function yang ada dekat sini. Kalau tengok dekat sini, function yang pertama dia ada fast cook, mix congee, baby porridge, ni keep warm untuk kekalkan kepanasan makanan ataupun nasi lah. Kemudian kat sini ada slow cook, steam, cake. Maksudnya kita boleh gunakan rice cooker ni untuk buat cake. Kemudian untuk reheat, untuk panaskan semula makanan. Dekat sini pun ada banyak lah dia punya menu-menu dan juga setting. Tapi taklah secanggih macam Thermomix dan sebagainya. Dan yang saya risau, takut indah khabar dari rupa saja. Tapi ikut orang rumah saya, dia bagi tahu kalau rice cooker ni boleh masak nasi, semua function ni memang kita boleh gunakan. Sama juga untuk buat kek ni, orang rumah saya beritahu rice cooker memang boleh gunakan untuk masak kek dan dia pun pernah. Biasalah budak hostel. Ni adalah manual yang ada dalam rice cooker tadi. Kalau ikutkan spesifikasi rice cooker ni adalah 2 liter dan untuk power 12 volt adalah 100 watt dan untuk 24 volt 180 watt. Yang ni saya rasa pelik sikit. Kebiasaannya untuk wattage ataupun watt ni dia mesti sama, tak kira pada voltage berapa pun. Kalau 100 watt, mesti 100 watt juga. P sama dengan I kali V. Ini adalah formula untuk kita cari nilai power. Tapi dalam situasi kita ni, kita dah tahu dah kalau untuk sistem 12 volt, power adalah 100 watt. Current kita tak tahu lagi dan voltage adalah 12 volt. Jadi, nilai current sama dengan 100 watt bahagi dengan 12 volt. 100 watt bahagi dengan 12 volt bersamaan dengan 8.33 amp ataupun 8.33 ampere.
Bila kita gunakan 24 volt, sepatutnya apa yang berlaku, nilai current ni mesti kena turun sebab power mesti sama, sebab load yang sama. Sepatutnya nilai current ni akan tinggal separuh. 4.165 kita darabkan dengan 24, kita akan dapat 99.96 watt, hampirlah kepada 100 watt. Untuk voltage 24 volt tadi, power adalah 180 watt. Jadi, I sama dengan 180 watt bahagi dengan 24 volt, kita akan dapat 7.5 amp. Semakin tinggi voltage, current akan semakin rendah. Daripada 12 dengan 24 tu, sepatutnya nilai current cuma separuh sahaja untuk sistem 24 volt. Dengan kita beranggapan bahawa power adalah sama sebab load adalah sama. Tapi bila saya refer dekat belakang ni, rupanya dia ada dua elemen pemanas. Yang pertama elemen untuk 12 volt dan lagi satu elemen untuk 24 volt. Jadi memang terbuktilah untuk rice cooker ni kita boleh gunakan 12 volt ataupun 24 volt. Dua-dua kita boleh guna sebab dia gunakan dua elemen yang berbeza. Dia ada satu heating element ataupun heating pipe untuk 24 volt dan lagi satu untuk 12 volt. Tapi untuk 24 volt ni power dia tinggi sikit, 180 watt, dan untuk 12 volt ni hanya 100 watt saja. Tapi sekejap lagi kita akan test adakah betul power rating ni adalah 100 watt saja. Okey tuan-tuan, tentang power tadi tu, untuk 12 volt 100 watt, 24 volt 180 watt. Jadi dekat sini kita boleh buat kesimpulan, kalau kita masak dengan menggunakan voltage 24 volt, masa ataupun tempoh nak masak tu akan jadi lebih singkat sebab elemen pemanas ataupun heater yang ada dalam ni adalah lebih tinggi power dan dia akan cepat panas. Berbanding dengan yang 12 volt tadi, power cuma 100 watt, jadi dia akan ambil masa yang lebih panjang. Katakanlah dengan 12 volt kita ambil masa contohlah 1 jam untuk masak. Dengan 24 volt mungkin ambil masa dalam setengah jam ataupun 40 minit saja. Itulah kelebihan kalau power yang lebih tinggi. Kalau untuk rice cooker yang biasa, contoh yang dekat dalam rumah saya, power lebih kurang 650 watt. Jadi masa untuk masak tu adalah lebih singkat. Tapi selama ni pun saya pun tak pernah ambil masa pun berapa lama masa yang diperlukan untuk kita masak nasi. Tapi sekejap lagi kita akan tahu sebab orang rumah saya tengah masak nasi dekat dapur dan saya dah pasangkan power meter. Kita akan tengok berapa jumlah masa yang diperlukan untuk masak nasi dan berapa jumlah tenaga dalam kilowatt hour yang kita perlukan untuk masak nasi tu. Kemudian kita akan bandingkan dengan rice cooker ni. Lagi satu tuan-tuan, untuk rice cooker yang biasa, kita cuma ada satu saja elemen pemanas ataupun heater. Kalau yang tu rosak, memang rosak teruslah. Dan untuk rice cooker yang ni, sebab kita ada dua elemen pemanas, katakanlah untuk 12 volt tu rosak, kita masih ada lagi satu yang 24 volt. Tapi kita perlukan voltage 24 volt. Jadi yang tu kita boleh katakan sebagai satu kelebihan lah sebab dalam rice cooker ni ada dua elemen pemanas ataupun heater. Dan mungkin juga tuan-tuan terfikir, kenapa lah dia tak buat yang 12 volt ni 200 watt sebagai contoh. Masalahnya, ini memang design untuk kita gunakan dalam kereta, dalam lori. Kalau dia buat elemen pemanas untuk 12 volt tu 200 watt, nilai current tadi 8.33 amp tu akan darab dengan 2. Dia akan jadi 16 amp lebih ataupun 17 amp. Dalam kereta kita, cigarette lighter port untuk kereta yang baru, fuse dia 15 amp, kereta yang lama 10 amp. Jadi, kalau current yang lalu dekat cigarette lighter port tu lebih daripada rating fuse tersebut, fuse akan blow. Dan yang paling penting, kabel yang ada yang dekat cigarette lighter port tu memang tak mampu menahan current yang lebih tinggi. Jadi sebab itulah untuk 12 volt, dia cuma gunakan elemen pemanas 100 watt saja. Dan setakat ni apa yang saya tengok dengan rice cooker ni, dari segi design power semua nampak macam reliable, nampak macam agak solid lah dia punya design. Tapi performance kita tak tahu lagi sama ada betul atau tak boleh masak nasi. Dari segi kiraan dan teori saya rasa dah betul. Cuma tentang capacity ni saya pelik sikit. Saya bandingkan dengan rice cooker yang ada dekat dalam rumah, yang tu cuma 1.8 liter, tapi yang ni 2 liter. Kalau kita tengok dekat sini pun, maksimum kita boleh masak adalah 4 cawan ataupun 4 cup. Ni cup yang dia bagi. Dan saya compare cup ni dengan cup yang ada dekat dalam rumah, memang sama. Ini periuk nasi saya yang lama, periuk nasi yang biasa, dinama Panasonic. Kalau ikutkan spek periuk nasi ni, kapasiti cuma 1.8 liter saja.
Dan yang ni pula kalau ikut spek tadi adalah 2 liter. Tapi kalau kita tengok ni, takkanlah 2 liter boleh masuk dalam 1.8 liter. Sepatutnya 2 liter lebih besar. Tapi yang ni 2 liter boleh masuk dalam 1.8 liter. Kalau kita tuang air dalam ni 1 liter. Dan ni pula lagi 1 liter. Memang betul 2 liter air boleh masuk dalam periuk yang baru ni. Saya ingatkan dah kena tipu tadi. Rupa-rupanya setiap manufacturer, setiap brand ada kaedah yang berbeza untuk tentukan kapasiti rice cooker ni. Kalau tengok ni, tadi air kita masukkan 2 liter kat dalam bekas ni. Bila kita tuang, dia berada dekat di bawah ni, 1.2 liter. Saya pun pelik macam mana Panasonic buat kiraan. Jadi maksudnya setiap manufacturer, setiap brand memang ada cara yang berbeza untuk tentukan kapasiti rice cooker. Jadi untuk rice cooker ni memang betul lah kapasiti untuk periuk ni memang 2 liter. Kalau ikutkan periuk ni maksimum sampai 4 cawan. Tapi dekat dalam manual dia bagi tahu maksimum hanya 3 cawan saja beras. Jadi untuk ni saya akan masak cuma 2 cawan saja. Sebab tu memang dah cukup lah untuk keluarga saya yang kecil ni. Dekat dalam manual ni juga kalau ikutkan nisbah antara beras dan air adalah 1:1.2. Maksudnya 1 cawan beras untuk 1.2 cawan air. Tapi sebenarnya untuk ratio ni adalah bergantung kepada jenis beras yang kita gunakan. Jadi untuk sukatan ni saya akan gunakan sukatan yang sama dengan sukatan untuk masak nasi menggunakan rice cooker yang biasa. Beras dah siap basuh, saya masak cuma 2 cawan beras dan air saya masukkan dalam 2,5 cawan. Sebenarnya untuk ratio ni bergantung kepada jenis periuk dan jenis beras. Tapi untuk ni saya try dulu dengan sukatan ni. Kalau tak sesuai nanti saya akan ubahlah. Sampailah kita jumpa ratio yang sesuai untuk beras dan juga periuk ni. Dan rice cooker pun saya dah pasangkan kepada power meter dan kita akan monitor berapa lama masa yang dia ambil untuk masak nasi dan berapa jumlah penggunaan tenaga oleh rice cooker ni. Kalau tengok dekat power meter ni sekarang, bateri kapasiti 100% bersamaan dengan 100 mAh. Kita clearkan dulu semua record ni. Okey, kita akan mula onkan rice cooker ni. Sekarang ni tengah draw 9.5 am. Power 134 watt. Sepatutnya 100 watt. Tapi ni tengah draw 132 watt. Memang agak tinggi pada sepatutnya lah. Tapi current masih lagi di bawah 10 am. Jadi kalau untuk kereta masih lagi selamat lah. Tapi kita kena tengok juga adakah nilai current ni akan meningkat. Oh, nampaknya dia turun. Konsep dia macam ni. Dia akan panaskan. Kemudian bila sampai tahap tertentu, dia akan cut off. Sebab tu kita nampak tadi current tiba-tiba drop, power pun drop. Kemudian dia akan naik balik. Dia fluctuate lah. Bila dah siap masak nanti, lampu keep warm ni akan menyala. Konsep dia sama dengan rice cooker yang biasa lah. Okey tuan-tuan, untuk power cuma sekejap saja tadi dia draw sampai 130 watt. Kemudian dah maintain 114 hingga 115 watt saja. Dan current 8.8 am. Sukatan yang asal tadi 2 cawan beras, 2 cawan setengah air. Tapi tadi saya tengok macam mentah sikit, jadi saya tambah lagi setengah cawan. Jadi sekarang ni 2 cawan beras, 3 cawan air. Bila kita dah tambah air ni, tempoh masa yang diperlukan untuk masak ni akan jadi lebih panjang lah. Saya sendiri pun tak sabar juga nak tengok sama ada betul-betul boleh masak nasi ataupun tak. Kalau tak boleh masak, melayang 200 lebih. Ni saya beli harga dalam 200 lebih lah. Kalau okey nanti saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description untuk tuan-tuan beli rice cooker yang sama. Dah keluar countdown timer dekat bawah ni, lagi 9 minit akan siap masak. Okey tuan-tuan, lagi 9 minit lagi nasi dia akan masak. Okey, dah masak, automatik dia akan masuk dalam mode keep warm. Kita tengok macam mana hasilnya, adakah nasi ni betul-betul masak ataupun nasi ni mentah. Dan untuk keep warm ni saya tengok dia punya penggunaan hampir kosong. Maksudnya penggunaan tu ada juga tapi terlalu rendah sampai meter pun tak boleh baca lah. Jadi kita kemaskan dulu meter ni. Kita tengok. Okey, nampak macam okey masak. Kita tengok kat bawah ada mentah ataupun tak. Cuma lembik sikit lah, mungkin terlebih air tadi.
Ni beras cak rambutan. Okey, kalau tengok nampak macam okey. Masak dengan elok, tak ada pun nasi yang mentah. Cuma lembek sikit lah. Lembek ni mungkin sebab terlebih air. Saya tambah air tadi. Dan sebab kita tambah air lah, masa untuk masak ni menjadi lebih lama. Jadi secara keseluruhannya okey lah. Tak ada masalah. Rice cooker ni memang boleh masak nasi. Okey tuan-tuan, tentang sama ada rice cooker ni boleh masak nasi ataupun tak, dah terjawab. Memang betul kita boleh masak nasi menggunakan rice cooker 12 volt ataupun 24 volt DC ni. Nasib baik boleh masak, kalau tak melayang 200 lebih. Okey, tadi masa tunggu nasi ni masak, ada 2-3 benda yang saya terfikir tentang penggunaan rice cooker ni. Yang pertama, untuk kita masak dalam kereta menggunakan rice cooker ni, tuan-tuan kena pastikan enjin dalam keadaan hidup. Sebab rice cooker ni menggunakan tenaga yang agak tinggi. Kalau enjin mati, kita masuk dekat ignition, memang dapat power dekat circuit lighter. Tapi masalahnya, dia akan drain power daripada bateri. Jadi seeloknya, ataupun kalau dalam menu pun dia bagi tahu, untuk gunakan rice cooker ni, enjin dalam keadaan hidup. Dan bila enjin dalam keadaan hidup, voltage yang kita dapat daripada alternator adalah 14.6 volt. Jadi tenaga yang kita gunakan adalah direct daripada alternator dan bukan daripada bateri kereta. Kita tak nak nanti kalau kita masak nasi menggunakan power daripada kereta, bateri kita flat. Jadi pastikan kalau nak masak nanti, enjin kereta kena hidupkan. Planning saya pun, saya nak guna rice cooker ni semasa kereta berjalan. Saya ingat lagi hari tu, masa last balik raya hari tu, ramai orang balik kampung, dekat arena pun penuh, nak beli nasi, nak beli makanan pun tak ada, nasi kosong pun habis. Ni sebenarnya ada saya punya solution lah untuk jalan jauh. Saya akan bawa rice cooker ni, saya akan masak dalam kereta. Jadi tak ada isu tentang power lah, enjin kita tengah hidup, kereta tengah jalan, dia akan draw power direct daripada alternator. Dan yang kedua, tuan-tuan kena pastikan cigarette lighter port tuan-tuan dekat kereta tu, fuse rating dia mestilah betul. Kalau kereta tu fuse rating dia 10A, pastikan 10A. Kalau 15A, pastikan 15A. Sebab ada setengah orang bila dia tengok, dia selalu gunakan cigarette lighter port, dan bila dia tengok fuse dia blow, dia akan gantikan dengan fuse yang lebih besar. Itu salah dan bahaya tuan-tuan. Kita kena ikut spek yang ada pada kereta tu. Sebab fuse tu ditentukan berdasarkan saiz kabel yang ada dekat kereta tu. Kalau kita gunakan fuse 15A blow, kita bubuh yang lebih besar, memang fuse tu tak blow, tapi yang akan menyala, yang akan berasap nanti adalah kabel dalam kereta kita. Kemudian untuk tuan-tuan yang ada camper van, yang ada RV, tuan-tuan boleh gunakan cigarette lighter port ataupun tuan-tuan boleh gunakan second battery punya power. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh buat wiring yang baru, tarik daripada power battery. Dan untuk wiring tu, kalau nak gunakan direct daripada alternator pun boleh, cuma tuan-tuan kena pastikan kena cari controller yang ada ignition. Maksudnya bila dalam keadaan ignition on, kereta hidup, baru akan ada power. Jadi dia akan draw power daripada alternator, bukan daripada bateri. Tapi kalau untuk camper van ni tak risau, biasanya dia akan ada second battery. Bateri tu asing daripada bateri kenderaan, jadi dia tak akan draw power dari bateri kenderaan. Dia akan guna bateri yang kedua, ataupun ada orang panggil sebagai leisure battery ataupun house battery. Dan sama ada boleh ataupun tak kita gunakan rice cooker ni dalam kereta biasa, bagi saya boleh. Cuma pastikan wiring dalam keadaan baik, ada fuse, tak ada masalah, tuan-tuan boleh gunakan. Dan lagi pun semasa kereta kita berjalan, alternator tengah cas bateri, voltage dia lebih tinggi, 14.6 volt. Jadi secara automatik current akan kurang sikit lah. Tadi pun masa kita test, masa start tu dia akan draw power yang lebih dekat 134-135 watt. Tapi tu tak lama, lebih kurang dalam 2-3 minit saja dia akan turun balik kepada 115 watt bersamaan dengan 8.8 amp. Kalau kereta lama pun fuse rating kita pada 10 amp. Ni 8 okey lah. Dan untuk kereta baru fuse rating 15 amp, draw 8 amp, okey lah, tak ada masalah. Tapi dekat kabel memang akan rasa panas sikit. Itu memang normal kalau dalam DC ni, sebab current yang lalu tinggi, kabel akan terasa panas sikit. Tak ada masalah, insyaAllah selamat. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi sedap lagi, tak nak risau lagi, tuan-tuan boleh buat wiring baru. Dan walaupun bukan camper van, kereta biasa pun kita boleh buat wiring baru direct kepada bateri. Dan selalunya bila sebut direct pada bateri ni, orang akan cakap, oh nanti bateri cepat kong. Dia sebenarnya, ramai orang yang salah faham tentang direct bateri ni. Yang dimaksudkan direct pada bateri ni adalah sambungan positif dan negatif tu, kita sambung kat bateri, tapi kita ada controller, kita ada ignition, tak ada masalah. Yang tak bolehnya, kalau kita sambung direct, load pada bateri,
kemudian tak ada controller, tak ada switch, tak ada automation untuk on dan off kan load tu, memang bateri kereta kita akan kong. Dan seboleh-bolehnya nak buat sambungan kepada bateri kepada alternator ni, kena direct pada terminal bateri positif dan negatif. Kalau kita negatif ni kita ambil pada ground kenderaan, memang betul body kenderaan kita adalah negatif, tapi contohnya bateri dekat depan, kita tarik satu kabel saja positif pergi kat bateri, kemudian kabel negatif kita ambil dekat body kereta dekat belakang, memang peralatan tu akan hidup, akan menyala, tapi resisten tinggi sebab body kenderaan ada resisten besi. Jadi lebih baik sambung positif dan negatif direct kepada bateri, tapi kena ada controller ataupun alat untuk ignition. Maksudnya semasa enjin kereta dihidupkan, baru dia akan draw power daripada bateri. Sebenarnya kita nampak sambung dekat bateri, dan pada masa yang sama alternator pun sambung dekat bateri. Power dia akan draw daripada alternator, walaupun sambungan yang kita buat adalah pada terminal bateri. Okey tuan-tuan, sekarang ni perbandingan antara AC rice cooker ataupun rice cooker yang biasa yang ada dekat dalam rumah dengan DC rice cooker ni. Untuk AC rice cooker, kita nak masak 2 cawan nasi. Jumlah tenaga yang digunakan adalah 0.158 kWh dan masa yang diambil hanyalah 15 minit saja. Untuk DC rice cooker, kita terpaksa kira macam ni sebab meter tadi tak boleh baca bila kWh terlalu rendah. Bateri tadi asalnya 100 mAh, selepas kita masak cuma tinggal 88 mAh. Jadi 100 mAh tolak 88 mAh adalah 12 mAh. Jadi kita nak convert kepada watt hour. 12 mAh darab dengan 12 volt. Jadi jumlah penggunaan tenaga adalah 144 watt hour, dan convert dalam kilowatt bersamaan dengan 0.144 kilowatt hour. Lebih rendah daripada AC rice cooker. Tapi masa yang diperlukan tadi adalah 1 jam 34 minit. Okey tuan-tuan, tempoh masa 1 jam 34 minit nak masak nasi ini memang satu tempoh masa yang panjang, tempoh masa yang lama. Tapi kalau ikut kepada keperluan saya sendiri, saya daripada KL akan nak balik kampung ambil masa dalam 4 jam, 5 jam lah. Jadi saya rasa tak ada masalah. Daripada rumah nak keluar, pasangkan siap-siap, masak nasi siap-siap. Dalam masa 1 jam 34 minit, nasi tu dah masak. Maksudnya dekat Arenda, saya dah boleh makan nasi tu. Cuma kita kena buat perancangan lah waktu mana kita nak makan nasi. Kita dah tahu dia ambil masa 1 jam 34 minit. Kita masak awal sikit. Dan dari segi penggunaan tenaga pun tak ada masalah. Kereta berjalan, alternator pun bagi power, bateri kereta pun dia tak akan drain. Tak ada masalah. Tu kalau nak gunakan dalam kereta semasa berjalan lah. Dan dia punya penutup pun memang agak kemas, fully seal. Saya rasa dia tak akan tumpah walaupun dalam kereta yang tengah berjalan, kereta yang bergerak, tak ada isu. Dan kalau untuk camper van pun saya rasa tak ada masalah sebab kita dah tahu dah rice cooker ni ambil masa yang panjang. So kita boleh budget lah masa pukul berapa kita nak masak nasi. Nak makan pukul 2, kita masaklah lebih awal. So saya rasa tak ada masalah kot tentang masa ni. Tapi terpulang pada tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan perlukan rice cooker yang cepat masak, yang ni bukan pilihan yang terbaik untuk tuan-tuan lah. Tapi yang saya suka sebab dari segi penggunaan tenaga lebih rendah berbanding dengan rice cooker yang AC ni. Cuma kelemahan dia satu saja. Masa agak panjang lah, itu saja. Tapi kalau untuk lori yang 24 volt, power dia 180 watt, dah tentu akan lebih cepat masak. Saya rasa di bawah 1 jam lah, mungkin berapa? 45 minit ataupun 50 minit nasi dah masak. Jadi untuk pemandu trailer yang jarak jauh, tuan-tuan boleh beli rice cooker ni untuk masak nasi dalam lori. Jadi kalau tuan-tuan berminat untuk dapatkan rice cooker ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Dan sama juga untuk peralatan lain macam meter tadi pun, video sebelum pun ada orang tanya dekat mana nak beli meter tu. Peralatan yang saya gunakan untuk video ni, tuan-tuan boleh tengok dekat bawah lah, dekat video description. Tuan-tuan boleh buat pembelian dekat link tu. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan nasib baiklah barang ni tak scam. Boleh beli, boleh guna.